Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita kumpul lagi. Minta maaf lambat sikit tadi pasal ada masalah teknikal. Tak boleh daripada Zoom tu nak masuk ke Facebook tak lepas. Jadi saya masuk ikutlah Facebook live terus. Baik, hari ni insya-Allah kita akan sambung fiqh Ramadan kita, yang fiqh Ramadan yang kita mulakan pada semalam, bahagian pertama. Kita insya-Allah kita akan cover semua sekali bahagian-bahagian berkenaan dengan bab puasa ni. Cuma kita recap balik. Semalam kita dah ambil berkenaan dengan bab pertama itu mengenai pendahuluan tentang puasa. Pertama kita bincangkan berkenaan dengan pengenalan puasa tu, rukun-rukun puasa. Itu kita kata puasa dalam bahasa Arab dia adalah saum atau siam, yang bermaksud menahan diri. Bahkan ikut pada syariat Nabi Muhammad SAW, menahan diri itu tak kira pada apa saja, hatta tak bercakap pun dikira sebagai menahan diri, berpuasa. Macam Maryam binti Imran dan surah Maryam ayat 26, dia berpuasa untuk tidak bercakap. Okey, itu kita bincangkan semalam. Cuma nanti kita ni balik pasal saya tak sebutkan hadis tentang seorang Arab, seorang lelaki yang bergelar Abu Israel, yang zaman Nabi dahulu dia berpuasa untuk banyak perkara lah. Dia berpuasa dengan tak nak bercakap, tak nak duduk, tak nak berteduh, dan dia berpuasa dan tak makan minum lah. Jadi Nabi SAW ketika nampak lelaki tersebut, Nabi kata murhu, suruh dia supaya duduk, supaya dia berteduh, suruh dia bercakap tapi teruskan berpuasa. So Nabi batalkan berpuasa bentuk tak makan, tak nak tak nak bercakap, tak nak duduk, tak nak berteduh tu tak dianggap berpuasa. Jadi kita faham sebab itu kita kata takrif puasa dalam Islam ni adalah dalam syariat Muhammad SAW adalah menahan diri daripada makan, minum dan perkara membatalkan puasa dengan niat mula terbit fajar sampai terbenam matahari. Okey. Jadi dan kita kata dari situ yang datang rukun puasa tu ada dua. Satu, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, makan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Daripada fajar kita terbenam matahari. Dan kemudian kita kata rukun kedua dia adalah niat. Pasal kita tahu bahawa niat telah membezakan di antara adat dan ibadat. So kita bincang. Kemudian kita kata hukum puasa. Masa kedua kita bincang semalam adalah hukum puasa Ramadan. Pasal kita kata puasa ni sebenarnya ada banyak bentuk. Cuma puasa Ramadan kita akan tumpukan. Sebab puasa dari segi sudut masalah puasa ni ada yang wajib, ada yang sunat. Puasa-puasa yang wajib ni dia sebenarnya bentuk dia macam puasa Ramadan sendiri, puasa kafarah atau puasa nazar. Kita kata puasa qada lah, tambah satu lagi tak sebut, ada 3, ada 4. Sebab mengqada puasa yang wajib tu juga adalah wajib. Okay. Kemudian kita ada puasa-puasa sunat. Yang kita sekarang kita tumpu dulu tentang Ramadan tu. Baik, jadi dalam puasa Ramadan ni kita bincangkan tentang kelebihan puasa Ramadan. Yang kita kata bahawa dalam hadis Nabi SAW menyatakan adalah dia disebut sebagai penghapusan bagi dosa. Hatta ibadat selain berpuasa pada bulan Ramadan, seperti qiyam Ramadan ataupun perbuatan qiyam malam qadar, itu satu malam dalam bulan Ramadan, maka juga diberikan pahala, dihapuskan dosa yang telah lalu. Dan bahkan ini antara kelebihan yang disebut tentang puasa Ramadan. Okey. Dan kita bincang persyariatan puasa yang tadi. Pertama kita kata adalah untuk bina ketakwaan, dan kita kata juga untuk membersihkan jiwa manusia tadi daripada sifat kedekut. Bahkan juga untuk menjadikan dalam diri manusia tadi ada rasa empati, ada rasa melihat orang diri kita pada kedudukan orang lain. Sebab kita mungkin kadang-kadang asyik kenyang, tak reti untuk belas kasihan pada orang lain. Kadang banyak orang kadang nak bersedekah pun saya perhatikan macam tu. Dia sering keluar daripada diri dia ayat orang tu malas, dia rajin. Dia lupa sebenarnya orang tu jadi macam tu Allah tentukan. Dia kaya pun Allah tentukan. Bukannya kerana
kerana dia apa orang tu malas, tak, itu ayat salah. Rezeki Allah Taala beri pada manusia ni tak kira malas atau rajin. Tapi kita dalam agama disuruh untuk membuat usaha, sebab dalam usaha tersebut ada pahala dan ganjaran. Mengambil asbab tu adalah pahala ganjaran yang kita kejar. Kita kejar redha Allah Taala melalui amal. Amal itu yang kita sibuk buat, bukan masalah result. Result tu kerja Allah Taala untuk berikan atau tidak. Okey. Kemudian kita bincangkan apa tentang syarat-syarat wajib puasa. Kita kata dia ada 6 Kita bincangkan bahawa seorang yang wajib berpuasa ni dia mesti ada 6 perkara. Dia kalau salah satu syarat ni tadi hilang, dia jadi tak wajib. Tak wajib, bahkan kalau untuk yang salah satu tu bahkan haram berpuasa. Okey, pertama seorang tu mesti Islam. Kalau tak Islam dia tak boleh berpuasa, bahkan puasa dia tak sah. Puasa dia tak sah. Masalah dia dihukum hari akhirat kerana tak mengikut perintah Tuhan tu tajuk lain. Tapi dia dia tak Islam, maka tak ada tuntutan untuk dia berpuasa. Kita tak tuntutan untuk berpuasa. Kemudian kedua balik. Dan juga ketiga berakal. Dua ni datang daripada hadis Nabi SAW, yang mana hadis Nabi kata soal qalam an salas, diangkat pena tulisan amal daripada 3 golongan. Yang pertama daripada anil naim hatta yastayqiz, daripada orang tidur sampai dia jaga. Anil majnun hatta yafiq, daripada orang yang gila sampai dia sedar. Wa anil sabi hatta yahtalim, daripada kanak-kanak sampai dia bermimpi. So dekat situ ada dua sebab yang kita boleh faham, itu akal dan juga cukup umur atau balik. So jadi itu syarat. Kalau dia kata orang tersebut tak balik, dia memayis puasa, anak kita, dia tak cukup umur tapi dia puasa. Puasa dia insya-Allah sah. Cuma tidaklah dipaksa dia puasa. Berakal juga. Cuma berakal langsung dia tak taklif langsung. Tak dikira langsung ada. Kemudian keempat syarat yang menjadi wajib puasa adalah kesihatan. Mana orang yang sakit tidak jadi wajib puasa. Kalau orang sakit tu puasa juga, puasa dia sah. Cuma kalau sakit dia tadi menyebabkan dia terhalang dari berpuasa, dan dia berbuka, maka itu dibenarkan dalam agama. Kemudian kelima, menetap. Mana orang tu bukan orang musafir. Kalau orang tu musafir juga dia tidak wajib berpuasa. Dia berpuasa sah. Kalau dia tinggalkan puasa tidak ada masalah. Yang terakhir, nak bersih daripada haid dan nifas. Mana orang yang haid nifas, ni kita kata haram berpuasa sama sekali. Walaupun dia macam tadi macam kita sebut tentang apa balik tu, kalau mayis puasa sah, sihat tu kalau berpuasa sah. Macam tu orang musafir berpuasa pun sah. Cuma orang yang haid, wanita yang haid atau nifas tidak boleh berpuasa langsung, haram. Okey, kemudian persoalan ke-6 kita bincangkan berkenaan dengan masuknya bulan. Dan bulan Ramadan ni atau bulan berhenti berpuasa, maksud puasa berhenti puasa, ditentukan melalui penyaksian anak bulan, sama ada oleh orang tu sendiri yang dia lihat anak bulan, ataupun dia dapat perkhabaran daripada orang yang dipercayai bahawa dia telah lihat anak bulan, ataupun dia dengar khabar tersebut. Bahkan apa benda ni kita kata asas dia adalah melihat anak bulan. Kalau anda kata bulan tak kelihatan, memadai dengan kita cukupkan 30 hari. Jangan bimbangkan masalah tak serupanya puasa kita dengan orang di Saudi Arabia dan sebagainya kerana tak nampak anak bulan. Itu tak ditajuk. So balik pada asal, dia berdasar kepada arahan Nabi. Tengok kerana berpuasa kerana tengok anak bulan, berhenti puasa pun kerana tengok anak bulan. Tak ada sebab kita pening kepala nanti tak cukup lah bulan kita, tak ada. Nanti tak sama sekali takkan berlaku. So jadi dan pemerintah punya kuasa yang mutlak lah dalam perkara ni untuk mengisytiharkan sebahagian perbuatan Nabi SAW. Bila ada orang mengadu tentang melihat anak bulan, maka Nabi SAW tanya dia, adakah kau menyaksikan Tuhan bukan Allah? Adakah kau menyaksikan Tuhan dan juga menyaksikan Muhammad aku SWT? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam lepas tu terus bila dia kata ya, Nabi suruh para sahabat berpuasa. Suruh isytiharkan untuk berpuasa. So basically tajuk Islam tu penting dan orang dipercayai lah daripada segi penyaksian. Kalau dia kata orang tu tidak saksama buat dosa besar ke, tak betul ataupun tidak betul, ataupun dia tak betul berhenti daripada dosa kecil, betul-betul buat dosa kecil atau perkara merosakkan maruah, maka tak boleh terima penyaksian dia. Atau kalau dia macam geng penyembah kubur, lagi tak boleh pakai, tak boleh dipakai akan penyaksian mereka. Jadi dengan sebab tu ditentukan dengan cara tersebut. Tengok anak bulan. Tak nampak anak bulan, maka cukupkan jumlah 30 hari. Syakban 30 hari, baru kita start puasa. Atau Ramadan tak nampak anak bulan pun cukup puasa. Tapi kita balik pada asal, kalau macam zaman kita sekarang ni, diorang kata peruyah dan hisap. Hisap tadi pun sebenarnya, kalau kerajaan tentukan setuju, pun kita ikut. Dan benda itu tadi macam kes lah, kalau dia kata seluruh dunia Islam sebenarnya berpakat untuk sama-sama berpuasa, dan juga dan ikut tarikh sama, maka benda tu dalam agama adalah digalakkan, tapi tidak dipaksa. Kita nak fahamkan.
Jadi yang kita bincang sebenarnya anak bulan tu ni dia garisan kecil je. Yang ada pada satu tempat, bila satu tempat kelihatan, tempat lain tak nak nampak. Itu sudut condong dia. Dan sebab itu usah pening kepala, tak nampak anak bulan. Malaysia memang dia tak nampak anak bulan. Kemudian persoalan seterusnya adalah waktu niat dalam berpuasa ni. Kalau puasa yang wajib, kita kata mesti niat daripada waktu malam. Minta waktu malam. Sebab apa? Sebab kita punya syarat yang Nabi letakkan. Kan? Nabi kata malam diwajib saumahu minal lail fala saumalah, fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat waktu malam untuk puasa ni, maka tiada puasa baginya. Dan ini adalah untuk puasa yang fardu ataupun puasa macam inilah kafarah ke atau puasa nazar ke, maka mesti, atau puasa apa yang kata puasa ganti, mesti diniat pada waktu malam. Adapun kalau dah masuk siang, hanya puasa yang sunat saja dibenarkan. Puasa yang fardu tidak boleh. Kalau dah siang, macam perbuatan Nabi SAW pergi rumah isteri dia, tanya ada tak apa-apa makanan, isteri dia kata tak ada, Nabi kata kalau macam tu aku berpuasa. Tapi ini untuk puasa sunat saja, puasa fardu tidak boleh. Mesti daripada malam, itu syarat dia. Okey. Kemudian kita masuk bab kedua. Yang kita masih bab kedua sebenarnya. Kita bincang berkenaan dengan tajuk apa keuzuran yang membolehkan berbuka puasa. Setiap perkara yang menjadikan seorang tu berbuka puasa. Mana keuzuran? Apa benda yang boleh menjadikan seorang tu boleh buka puasa? So kita sebutkan semalam, kita pertama dia kata untuk orang tu boleh buka puasa ada beberapa sebab lah. Dia ada empat. Pertama, masalah penyakit atau ketuaan. Maksudnya penyakit. Jadi dia tak mampu nak berpuasa atau puasa dia makin sakit, ataupun dia tak larat nak berpuasa bagi orang tua. Yang tidak yang kita kata dalam keadaan ni tadi tak boleh berpuasa langsung. Dia boleh buka puasa. Dan orang macam ni kalau kata penyakit dia ataupun ketuaan dia tadi tak boleh langsung dia nak ganti, dia tak boleh nak ganti puasa langsung, sakit tak boleh sembuh. Macam semalam ada soalan kata orang tu kena makan ubat sepanjang waktu, ubat darah tinggi atau kencing manis, kalau dia tak makan dia tumbang. Maka doktor suruh dia makan juga, maka dia boleh, orang macam ni dianggap dia takkan sembuh daripada penyakit tersebut berkenaan, dia boleh terus bayar fidyah, beri makan miskin bagi setiap satu hari. Macam saya sebutkan semalam, sebenarnya kiraan tersebut yang dibiasakan ada satu mud 900 gram. Cuma kita bincang malam ada para ulama kata beri makan tu 2 kali. So dia kali 2. Dia kali 2 bagi mud tadi. Pasal dia kata 4 mud 1 sok. So 1 mud 1 kali makan. 2 mud 2 kali makan. So dalam fiqh Muyassar dia berikan jumlah atau kadar tu dalam bentuk 2 mud. Tapi kalau ikutkan pada masalah yang biasa, memang it'am yang dimaksudkan dalam Quran atau hadis Nabi SAW yang datang adalah beri makan dengan satu mud yang nilai dia dalam 200 gram. Okey, tapi itu khilaf. Kalau kita lagi banyak bayar tak apa, lagi bagus. Terlebih tak apa, jangan kurang Okey. So jadi untuk orang tu dia boleh terus yang tak boleh sembuh langsung, sakit tak boleh sembuh, maka dia cuma perlu bayar saja, tak perlu ganti. Adapun orang yang sakit boleh sembuh, ataupun orang tua yang boleh sembuh, boleh dia kadang sihat kadang tak sihat, dia boleh ketika mana dia terus ganti puasa dia. Okey. Adapun kedua sebab boleh buka puasa adalah perjalanan. Yang mana dahulunya memang kita kata Nabi SAW sendiri pun kita nampak musafir, Nabi SAW berbuka puasa. Bahkan dalam jihad pergi berperang, Nabi buka puasa. Bahkan Nabi pernah sebut dalam hadis baginda kan, Nabi kata tiada kebaikan bagi siapa berpuasa dalam musafir. Teguran Nabi itu kepada para sahabat yang dalam keadaan nak pergi berperang masih lagi sibuk nak berpuasa. Ketika itu jadi Nabi SAW kata laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa ketika musafir. So kita kata perjalanan yang kita kata yang boleh buka puasa ni adalah yang lebih daripada 40 pembantu. Macam mana yang perbuatan yang dibuat oleh para sahabat seperti Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, yang mereka berdua hanya berbuka puasa dan juga mengqasarkan solat pada jarak 4 barit. Dan 4 barit itu adalah 16 farsah. 16 farsah samaan dengan 48 batu. Yang zaman kita sekarang kiraan 80 km, 80, ada ulama kata 82, 86, ada 80, ada ala kulihal dalam 80-an lebih 80 km, maka orang tersebut layak untuk berbuka puasa. Tapi macam kita sebutlah, berbuka puasa tadi kerana dia memang memang dia kata dia musafir untuk urusan, bukan dia musafir untuk buka puasa. Ini kena faham Okey. Jadi kemudian ketiga kita kata sebab untuk seorang tu boleh buka puasa, bahkan dia wajib buka puasa adalah haid dan nifas. Wanita yang haid, datang haid dan juga nifas. Kita kata dia memang diharamkan langsung untuk berpuasa. Macam Nabi Aisyah radhiyallahu anha kata, kami dahulu kena pada kami akan perkara berkenaan. Tapi wanita yang haid ni dia kena ganti balik puasa dia. Solat dia tak perlu ganti, tapi puasa dia kena ganti
Bahkan Mak Aisyah radhiyallahu anha dulu bila ditanyakan tentang tajuk tersebut, Aisyah kata kami dahulu ditimpa kami kena pada kami akan perkara berkenaan, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi kami tak disuruh mengqada solat. Tu jelas. Okey. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang kita bincang malam adalah sebab boleh buka puasa adalah kehamilan dan penyusuan. Benda kita kata dalam perkara tersebut datang nas daripada riwayat Tirmizi, dihasankan oleh Ibnu Tirmizi, dan Syekh Albani hasankan dalam Nasa'i. Dia kata dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, innallaha wada'a, Allah Ta'ala telah meletakkan anil musafir, daripada orang musafir, syatras salah, separuh solat, was-saum, juga Allah Ta'ala gugurkan puasa. Wanil hubla, dia kata wa murdi' al-saum, dan daripada orang yang mengandung dan juga yang menyusukan anak, wanita mengandung dan menyusukan anak, digugurkan puasa. Solat tak gugur, puasa digugurkan. Maksudnya gugur ketika mana dia tengah tak larat. Adapun kalau dia terlarat, dia puasa sah. Tapi dia kena gantikan lah. Cuma kes Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada keluar fatwa tentang tajuk kalau dia berbuka puasa kerana dia takutkan anak dia, maka dia kena ganti dan juga kena bayar. Cuma kita kata itu fatwa daripada Ibnu Abbas, tak disepakati oleh para sahabat Nabi yang lain. Tadi macam kalau sebut tentang jarak, dia dua, Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. So dia lebih kuat untuk kita percaya itu kaedah yang betul. Adapun kalau pendapat seseorang para sahabat Nabi SAW dalam perkara macam ni, kita kata benda tersebut boleh dibahaskan lagi. Macam kes Umar lah, dia keluarkan fatwa bahawa siapa-siapa yang tak ada air, junub, maka orang tersebut, Umar radhiyallahu anhu dia kata dia tak usah tayamum, tunggu sampai air ada, mandi baru boleh solat. Ini fatwa ni dia pendapat Umar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi dia ada janggal sebab keseluruhan para sahabat tidak berfahaman sedemikian. Macam juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia keluar fatwa berkenaan tajuk wanita tu kena puasa dan qada dan bayar. Sedangkan wanita tersebut berbuka puasa kerana kelemahan diri. Dia boleh. Masalah syarat kena buka puasa kerana bimbang diri bukan bimbang anak tu, benda tu campur aduk. Mana boleh kita nak kata seorang wanita tu dalam keadaan mengandung, dia cuma bimbang kesihatan diri dia, mesti dia bimbang kesihatan anak dia sekali, atau menyusukan anak macam tu juga. So basically kita tak boleh pisahkan. Memang orang perempuan tu ketika keadaan itu dia buka puasa kerana dia mengandung, kerana dia menyusukan anak. Bukan bincang masalah dia bimbang diri siapa. Okay? Pasal state dia sebagai seorang wanita yang mengandung dan juga menyusukan membolehkan dia buka puasa. Okay? Baik, ini sambung. Okay, sambung hari ini. Okay, dan perkara-perkara persoalan kedua bagi tajuk ni adalah apakah perkara-perkara yang membukakan puasa, menjadikan seorang tu berbuka puasa. Mana puasa dia batal lah. Puasa dia akan batal. Kalau dia buka, dia buat perkara-perkara ni, puasa dia akan batal. Puasa dia dikira batal. Dia ada 7 perkara. Pertama, okey, berkata pengarang kita, semua Allah pelihara mereka, dan ia adalah perkara-perkara yang merosakkan ke atas orang berpuasa akan puasanya dan menjadikan dia berbuka. Dan akan berbuka seorang yang berpuasa dengan perbuatan salah satu di antara yang berikut. 7 perkara. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Kenapa? Dan Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah nyatakan, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dan makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kalian benang putih banding benang hitam daripada fajar. Mana garisan di ufuk fajar tu jelas putih, beza putih dengan hitam, maka dengan sebab itu berbuka puasa, kamu makan minum selagi mana tak jelas. Kalau jelas saja maka berhenti makan. Kemudian disempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Ini kita sebut semalam, ada seorang sahabat dia tanya soalan. Dia kata kalau sekiranya ketika tengah azan patut tak dia makan lagi dan sebagainya. Sebab arahan Nabi yang jelas daripada hadis yang sahih, yang lebih kuat adalah Nabi SAW kata, inna Bilal yu'adzin bil-lail. Bilal azan waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Bilal azan waktu malam. Tapi wa idza adzana Ibnu Ummi Maktum, bila Ibnu Maktum saja azan, si buta yang Nabi kena tegur surah Abasa tu, dia azan saja, fa amsiku, Nabi kata berhenti makan. Amsiku, tahan diri. Mana stop. Dengar azan tu stop, bukannya kita sambung terus. Cuma kalau kat tangan atau dalam mulut tu kita habiskanlah. Tapi untuk kita kata pegang pinggan, habiskan dalam pinggan, tu ngarut. Itu bukan cara betul. Okey, baik. Yang itu yang kena faham. Jadi ayat Quran tu menyatakan kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. So selagi mana tak malam, selagi itu tak boleh orang tu makan atau minum. Maka telah menjelaskan ayat berkenaan bahawa dibolehkan untuk orang berpuasa makan dan minum tidak dibolehkan. Telah menjelaskan ayat berkenaan bahawa tidak dibolehkan untuk orang yang berpuasa
makan dan minum sesudah terbit fajar sehinggalah waktu malam, itu terbenam matahari. Bulatan dia beza fajar. Fajar ni adalah cahaya matahari tu, bukan bulatan matahari tu Sedangkan ketika kita berbuka puasa, ketika bulatan matahari tu jatuh daripada ufuk. Bukan kalau sekiranya kita berhenti makan, mula berpuasa tu, cahaya di ufuk tu, bulatan matahari belum lagi. Pasal bulatan matahari tu kalau dah start keluar, itu syuruk. Okay, jadi bila Allah Ta'ala nyatakan kat sini dalam Quran sini dengan jelas, bezakan. Untuk buka puasa, bulatan matahari tu hilang. Untuk mula puasa, dia dengan cahaya matahari tu sampai. Bukannya tunggu bulatan matahari. Okey. So, jadi senyumnya. Okay. Adapun siapa-siapa yang makan atau minum kerana terlupa, maka puasanya adalah sahih. Dan wajib ke atasnya meneruskan menahan diri bila dia teringat. Teringat dia terus sambung puasa. Ataupun bila dia teringat ataupun disebut diingatkan kepada dia bahawa dia berpuasa bahawa dia berpuasa, ada orang sebut awak berpuasa. Okay, jadi kerana sabda baginda Nabi kata man nasya wa huwa shaimun, barang siapa yang terlupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala wa syariba, dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah disempurnakan puasa dia. Fa inna at'amahu Allah wa saqah, dan hanya saja telah beri makan pada dia Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala beri minum pada dia. So itu kira macam sedekah Allah Ta'ala kepada dia. Dia boleh makan minum tadi, puasa dia tetap sah. Mana terlupa makan, masih lagi sah. Tidak menjadi masalah. Okay. Dan juga akan merosakkan puasa ni, bisaud, mana benda sedutan dalam hidung. Mana titik san yang tuang dalam hidung. Okay. Dia sebab macam ni, sebab pertama sekali, kerana hadis Nabi SAW yang datang, yang Nabi nyatakan kepada orang yang berwuduk, Nabi kata wa balik fil istinsyaq illa ayyakuna sha'ima, illa an takuna sha'ima, dan melampaulah dalam keadaan sedut air masuk hidung tu kecuali engkau berpuasa. So basically bila kalau orang tu dia sedut dalam sangat, memang puasa dia boleh rosak dengan sebab hadis Nabi tadi bagi tahu. Jadi kalau orang tu dia masukkan cecair ke hidung pun, macam ada orang yang tak boleh makan ke mulut, dimasukkan melalui hidung pun dikira juga membatalkan puasa. Okay. Dan dengan semua benda yang dituangkan atau yang sampai ke dalam badan dia. Okay. Sekalipun bukan daripada mulut. Okay. Kalau kita buka dalam fiqh manhaji, disebutkan rongga-rongga, rongga telinga, hidung, mulut, rongga bawah punggung, depan dan belakang. Kemudian dia letakkan rongga mata sebagainya. Pasal kita kalau terangkap kepala kita, rongga yang menyebabkan masuk tu adalah telinga kanan, telinga kiri, mata, hidung dan juga mulut. Kemudian di bawah kita ada 2 rongga yang menyebabkan masuknya ke dalam badan kita. Okey, tapi dalam fiqh manhaji, walaupun benda tersebut bukan daripada benda yang membatalkan, benda yang bersifat nutrisi, maka dianggap dia tidak membatalkan, dianggap benda tu dianggap benda tu membatalkan puasa. Tapi kat sini kena faham kalau anda kata kita masukkan benda-benda yang berzat atau nutrisi, walaupun sekalipun bukan melalui mulut, yang termasuk dalam masalah makan dan minum, macam orang ambil terima darah, keluar darah tak terima darah, masuk darah ke dalam badan dia, ataupun dia dapat IV drip, yang dalam IV drip tu akan masuk darah ke dalam masuk cair dalam badan dia, yang dikira dalam bentuk nutrisi, maka membatalkan. Tapi dalam fiqh manhaji tak batal, dia lain sikit, terbalik sikit. Tapi yang sahihnya batal macam ini disepakati oleh Akademi Fiqh Islam Sedunia, Mujamma' Fiqh Islam Sedunia, mereka bersepakat bahawa ia membatalkan. Maksudnya kalau dia kata sekalipun jarum yang berikan ni. Cuma dia kata apa yang sampai ke dalam badan kita, ia membatalkan. Yang ada khilaf kat sini adalah macam kes inhaler. Inhaler yang dituangkan tu, belum timbak tu, dia sebenarnya benda tu bukan bersifat zat makanan. So benda tersebut dia wap gas tu, dia panggil steroid. Yang benda tu untuk melapangkan kita punya saluran pernafasan. Bagi orang yang semput ataupun yang asma, dia tekan benda tu, dia masuk, dia terbuka. Jadi diorang dalam Akademi Fiqh Islam Sedunia, diorang anggap benda tak membatalkan puasa. Dia tak membatalkan puasa Tapi kalau dia macam makan ubat, kena minum air sebagainya, habis batal puasa. Makan ubat batal puasa. Adapun yang ini tak, pasal dia kebarangkalian benda tu keluar balik kuat. Macam kita berkumur-kumur lah. Bila kita berkumur-kumur, kan, di dalam berpuasa tak disalahkan kita berkumur-kumur. Hatta bersiwak pun tak disalah. Syarat jangan telan apa yang masuk mulut je. So basically macam tu juga kita kumur-kumur, memang air masuk mulut kita. Kita kalau ikut kebarangkalian kita fikir, boleh jadi mungkin ada air sikit masuk dalam.
Tapi still dibenarkan untuk kita berkumur-kumur. Macam masuk air dan hidung pun jangan melampau je. Jadi dengan tu sebab tu kenapa kes inhaler tu sebenarnya dah selesai. Tapi entah macam mana tahun berapa, 2005 ke 2007. Seorang syekh daripada Azhar kata batal. Kecoh pula balik kat Malaysia, bincang batal. Itu kena faham. So anything yang masuk badan kita, kalau kita macam titisan mata sebagainya, tak membatalkan. Mata tak membatalkan. Kalau kita titis mulut kita batal, titis dalam hidung kita batal. Titis dalam telinga sebenarnya tak tembus. Ada orang ingatkan tembus di antara telinga kita masuk ke dalam ni kan, masuk dalam tekak dan sebagainya. So ala kulihat benda-benda macam ni kita kata kalau benda tu bersifat nutrisi, macam air garam, air glukos dan sebagainya, darah, maka membatalkan. Jika tidak, tak membatalkan. Okey. Macam dia kata insulin yang cucuk kalau orang tu dia cucuk untuk kena ni dan benda tersebut untuk mengawal gula dalam darah dia. Itu benda tersebut kena ni. Kalau dia kata dia cucuk tu gula untuk bagi macam dia bertenaga balik, maka batal. Jika tidak, benda tersebut macam kes yang inhaler tadi, steroid yang masuk tu tidak membatalkan puasa. Pasal dia akan keluar balik. Dia akan kembangkan saluran pernafasan kemudian dia keluar balik. Okey, baik. Okey, itu yang pertama yang makan minum dengan sengaja. Okey. Ataupun masukkan sesuatu dalam badan kita dalam bentuk nutrisi. Kalau kita masuk wire, kabel dari bawah atau dari atas tidak membatalkan puasa. Anima batal puasa. Anima, kopi dan sebagainya batal puasa. Anima yang orang masukkan dekat punggung masa untuk bersihkan usus batal puasa. Itu batal puasa. Baik. Betul dia air kopi, air bancuh kan. Benda tu sifat makanan. Okey. Kedua. Perkara kedua yang membatalkan puasa adalah atau menyebabkan seorang tu berbuka adalah persetubuhan. Okey, dan akan menjadi batal puasa dengan persetubuhan. Dan barang siapa yang bersetubuh dalam keadaan dia berpuasa, maka batallah puasa dia. Dan wajib ke atas dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Dan dia kena qada hari yang dia bersetubuh padanya. Dan wajib juga ke atas dia berserta dengan qada tu kafarah. Iaitu dalam bentuk pertama membebaskan seorang hamba kalau dia ada. Kalau tak dapati untuk hamba dibebaskan, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tak mampu juga berpuasa, maka dia beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin 60 orang miskin. Mana pasal tadi lah satu hari satu orang. So 2 bulan 60 hari. 60 hari 60 orang lah. Okey, dia sama beri makan 60 orang miskin Kerana hadis Abu Hurairah anhu, dia kata sedang mana kami duduk di Rasulullah SAW, tiba seorang lelaki datang. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku dah binasa. Lalu Rasulullah kata, apa hal kau? Dia kata, aku telah buat hubungan dengan isteri aku dan kerana aku berpuasa. Lepas tu Nabi katakan dia, terus Nabi jawab, adakah engkau ada hamba untuk kau bebaskan? Dia kata tak. Lepas tu Nabi kata, engkau mampu tak untuk berturut-turut berpuasa? Kan? Dia kata tak. Lepas tu Nabi kata 2 bulan berturut puasa 2 bulan berturut, boleh tak puasa 2 bulan berturut? Nak ganti ni. Qala la, dia kata tak mampu. Untuk satu hari tu untuk satu hari tu. Lepas tu dia kata, adakah kau dapati memberi makan, dapati sesuatu untuk beri makan orang 60 miskin? Dia kata tak. Lepas tu sedang Nabi SAW diam kat situ, tiba-tiba dan kami bersama baginda, tiba-tiba dia datangi Nabi SAW dengan satu bakul daripada tamak. Satu bakul dalamnya ada tamak. Dan arak tu lah muktal lah, mana bakul tempat dimasukkan tamak untuk ditimbang. Lalu Nabi kata, mana orang yang bertanya soalan tadi? Dia kata, aku. Nabi kata, ambil ini dan sedekahlah dengannya. Dia kata, ya Rasulullah, adakah sedekah pada orang lebih fakir daripada aku? Lepas tu demi Allah, dia kata, tiada di antara 2 tanah hitam Madinah ni satu keluarga lebih fakir dibanding keluarga aku. Lepas tu Nabi SAW ketawa dan Nabi kata, ketawa dan Nabi sampai nampak tak gigi tajam baginda ni, gigi taring. Dia kata Nabi ketawa dan kemudian Nabi kata beri makan pada keluarga engkau. So, jadi dalam kisah ni maksud dia kisah yang para ulama ambil untuk lelaki berkenaan Nabi suruh bagi keluarga dia. Tapi kalau untuk orang lain sepasti tak dibuat macam itulah. Diagihkan makanan tersebut kepada orang miskin 60 orang miskin. Itu balik pada asal dia lah, macam kita kata untuk 60 orang miskin diberi makan. Kalau ikut pada kes yang kiraan kita pada asal tu 1 mud bersamaan dengan 100 gram kali 30 18 kilo kali 2 30 kilo 30 kilo beras ataupun makanan asasi kita lah, gandum ke dan sebagainya. Tapi kalau ikut pada tu 2 mud, ikut yang kita bincang malam dan fiqh muyassar dia kata 2 mud. So 2 mud
apa kita kata sekilo setengah lah, kali 4 lah, kali 4 dengan kali 4 daripada apa 18 kilo tu kali 4. Soalan kulihat apa kita nak kena faham kat situ, lelaki tersebut punya kisah tadi, dia persetubuhan tadi menyebabkan dia kena bebas hamba atau puasa 2 turut ataupun dia kena beri makan 60 orang fakir miskin. So jadi ini adalah di samping qada. Qada tetap kena qada. Tapi dia diwajibkan juga apa? Membayar kafarah. Okay. Dan pada pengertian sama dengan persetubuhan ni adalah yang boleh membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani secara sukarela, secara sendiri. Kalau orang tu dia tidur, keluar air mani, dia mimpi, tak masalah, puasa dia sah. Tapi kalau anda kata seorang yang berpuasa tu, dia keluar air mani. Bila dia keluar air mani, berkeluar air mani seorang puasa tadi, dengan apa? Dengan secara sukarela, dengan dia cium ke, sentuh ke, ataupun dia onani atau sebagainya, rosaklah puasa dia. Kerana itu termasuk dari syahwat yang bertentangan dengan keadaan berpuasa. Dan wajib kata ada qada tapi tak ada kena kafarah. Kena kafarah ni tak dimestikan kecuali dengan persetubuhan saja. Ada berlaku persetubuhan lelaki wanita, baru timbul tajuk masalah kafarah. Adapun yang tidak yang kafarah kalau dia kata tidak panggil dia bukan persetubuhan, macam keluar air mani saja dan sebagainya, benda tersebut merosakkan puasa dia batal, dia wajib ganti puasa, tapi dia tak kena kafarah. Okay, kita faham dan kafarah ni sebenarnya kalau ikut pada hadis Nabi SAW juga dan kisah-kisah yang datang tu, dia dibayar oleh si lelaki saja, bukan si isteri. Cuma ada para ulama kata kalau isteri itu yang initiate, goda suami dia dan sebagainya, maka isteri itu kena. Wallahu alam. Tapi diikut pada kisah yang kita baca, kisah hadis Nabi tadi, memang lelaki tersebut dia yang dituntut untuk bayar. Adapun isteri dia tidak dituntut. Wallahu alam. Dan kita kata dari segi asas ni, para ulama kata kalau dua-dua memang sukarela memang nak buat benda berkenaan, maka dua-dua kena. Adapun kalau dia kata isteri tadi terpaksa ikut cakap suami dia, maka suami dia bayar, isteri tak payah bayar. Wallahu alam, itu yang lebih tepatlah. Kalau isteri tu memang dia terlibat sama dalam kes seperti initiate untuk persetubuhan, maka dia pun akan dia bayar juga. Jika tidak, suami dia bayar. Okey. Dia kata dan kerana kafarah ni tak dimestikan kecuali dengan persetubuhan saja, kerana datang nas khas dengan persetubuhan saja. Okey, adapun apabila seorang tu tidur, lalu dia bermimpi dan ataupun terkeluar air mani tanpa syahwat, macam mana orang yang sakit dan sebagainya, maka tak membatalkan puasa dia, kerana dia tiada pilihan pada perkara tersebut. Macam orang tu mimpi kan, dan mimpi tu dia nampak dia buat persetubuhan dan keluar air mani, itu tak membatalkan puasa dia. Keluar air mani bukan membatalkan puasa. Persetubuhan atau mengeluarkan air mani dengan sengaja akan membatalkan puasa. Baik. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara ketiga yang membatalkan puasa adalah memuntahkan diri dengan sengaja. Dan ia adalah mengeluarkan apa dalam isi perut, badan, daripada makanan atau minuman dengan cara mulut, dengan sengaja. Ini sebenarnya kaedah zaman dulu. Dia zaman sekarang ni dia panggil bulimia, perbuatan keluarkan muntah isi perut. Memang kadang-kala kalau ada orang pening-pening memang ini antara cara mudah untuk dia menghilangkan, pasal mungkin ada gas ke, ada keracunan ke, memuntahkan diri itu antara kaedah yang panggil mudah untuk menyelamatkan diri daripada terus pening kepala atau muntah tadi, macam kes kalau keracunan, dia muntahkan diri itu baik, bagus. Tapi kalau dia sedang berpuasa, dia muntahkan diri, jolok tekak dan muntahkan diri, maka dia membatalkan puasa. Bila kita muntah dengan sengaja. Itu sebab kadang-kadang kita pelik juga kenapa orang muntah dengan sengaja, sebab ini kaedah kesihatan yang dalam masyarakat ni tak pakai. Sebab benda ni dah jadi masalah amalan peragawati atau model-model yang nak badan kurus, makan jolok tekak, itu salah. Yang dalam kaedah lama yang digunakan oleh orang Arab zaman dahulu, bila badan rasa tak sedap, rasa macam melohi-lohi tekak, dan jolok tekak untuk keluarkan isi perut mereka, untuk supaya jadi sihat semula. Yang biasa kalau kata orang tu jolok tekak, dia muntah, dia akan sihat. Itu kaedah dia. Tapi kalau sengaja macam tu, tengah puasa jolok tekak, batal, dia muntah je batal. Adapun kalau dia termuntah, bukan kerana dia paksa untuk muntah, tiba-tiba dia loya dan termuntah, dan dia keluar muntah tadi dengan tanpa pilihan dia, maka ia tak memberi kesan pada puasa tersebut. Kerana sabda baginda sallam, Nabi kata apa? Man dara'ahul al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang didesak atau dijolok oleh muntah tu sendiri, muntah tu yang nak keluar,
bukan dia paksa, maka tiada ke atasnya qada. Dia teruskan puasa dia kekal lah. Wa man istaqa amdan falyaqdi, barang siapa yang muntahkan diri dengan sengaja, maka dia kena qada semula. So jadi ini konsep dia, tapi ialah mungkin banyak orang tak faham kenapa orang tu nak muntahkan diri. Ni saya bagi tahu. Punca muntahkan diri tu berlaku kalau sekiranya ada orang tu dia nak lapangkan perut dia, hilangkan rasa loya dan sebagainya. Okey. Baik. Itu yang ketiga. Perkara yang membatalkan puasa, menjadikan seorang tu berbuka adalah, yang ketiga adalah memuntahkan diri dengan sengaja. Keempat, hijamah. Okey, hijamah ni benda ni ada khilaf. Hijamah ataupun bekam. Okey, dia adalah perbuatan mengeluarkan darah daripada kulit dan bukan pada urat, bukan pada urat. Bila pasal dia toreh-toreh pada kulit tersebut, dia bukan cucuk pasal urat. Jadi perbuatan tu dipanggil sebagai perbuatan untuk mengeluarkan darah. Memang Nabi sendiri sebut dalam masalah perawatan atau perubatan, Nabi sebut berkenaan dengan perubatan tu atau perawatan tu pada 3 perkara. Mangkuk orang yang hijamah, minuman dengan madu, dan juga membakar dengan besi panas. Dan aku haramkan umatku daripada besi panas. So dibenarkan dua je lah, minum madu ataupun hijamah ataupun berbukam. Dan dia mengeluarkan darah daripada kulit, bukannya daripada urat. Di mana seorang tu berbekam, maka telah merosakkan puasa dia. Kan sabda Nabi SAW bersabda, aftar al-hajim wal mahjum, akan berbukalah orang yang berpuasa, orang yang membekam dan yang dibekam. Okey. Apa dia kata? Dan demikian juga merosakkan puasa orang yang membekam juga, kecuali jika orang tu berbekam dengan alat yang terasing lah, dengan alat yang terasing dan tak perlu kepada penyempitan darah, macam dia angin saja kan, dia bekam angin dia panggil, maka dia tak membuka puasa. Tapi ini ada khilaf, ada khilaf tajuk ni, dipercanggahkan. Ada para ulama kata bahawa siapa yang kalau berbekam dia lemah, maka tak boleh, dia batal. Tapi siapa-siapa yang dia bekam tak ada masalah efek pada kesihatan dia, maka dia tak apa. Wallahu alam. Pasal benda ni ada khilaf dalam masalah dalil. Pasal ada dalil datang menyatakan Nabi SAW berbekam dengan berpuasa. Wallahu alam. Tapi benda ni dipercanggahkan. Jadi, untuk kita keluar dari khilaf, tinggalkan terus. Bekamlah lepas daripada Ramadan. Dalam Ramadan ketika siang hari itu jangan buat sebaik-baiknya. Sebab memang konsep berbekam ni elok pada waktu siang, bukan waktu malam. Okay, jadi dalam makna berbekam juga adalah mengeluarkan darah dengan fast. Ini yang dilukakan melalui urat lah. Yang mengeluarkan daripada demi contoh macam keluarkan dia daripada segi untuk kita panggil orang tu dia menerima darah. Okey. Adapun keluar darah tadi dengan luka dan sebagainya, atau cabut gigi ke, ataupun darah hidung, maka tak mudaratkan. Kerana dia bukan termasuk dalam berbekam ataupun pada pengertian berbekam. Cuma kes dia macam kes orang yang dia mendarah sebagainya kan, dia masuk dalam urat tu, dia anggap benda tu juga masuk dalam bekam. Tapi saya ulang balik, tajuk berbekam ni dipercanggahkan oleh para ulama. Ada yang kata ni, ada yang kata tidak. Sebaiknya kita tinggalkan, keluar dari khilaf, sebab dalil tu ada, keluar dari khilaf, kita tinggalkan terus. Okey. Kelima. Okey, tadi pertama makan minum, kedua persubuhan, ketiga muntah dengan sengaja, keempat berbekam. Okey, kelima, perkara yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ini tanpa keinginan orang tu lah. Bila mana seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas, maka dia telah menjadi berbuka. Okey, dan wajib ke atas dia qada nanti kemudian. Kerana sabda baginda SAW kepada wanita, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita bila dia haid tidak solat dan tidak berpuasa. Itu jelas. Keenam, okey, seorang tu ada niat untuk berbuka. Berniat untuk berbuka. Dia cakap, nak buka lah. Okey, niat untuk berbuka. Barang siapa yang berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka, dalam keadaan dia berpuasa, batallah puasanya kerana dia tidak, sekalipun dia tidak memakan makanan. Kerana niat adalah satu rukun di antara rukun puasa. Sebab kita dah niat berpuasa daripada awal tadi, bagaimana kita batalkan niat tersebut? Dia sama semacam kita, macam mana daripada mula awal, tak boleh melakukan perkara membatalkan puasa, sampailah waktu berbuka, macam juga niat kena kekal berada bersama kita sampai habis. Ini termasuk macam solat pun sama, kita niat nak batalkan solat kita batal. Kita kena keluar dari solat, keluar dari solat tersebut. Macam juga niat, kerana niat dia salah satu rukun. Bila dia orang tersebut merungkaikan akan rukun tersebut dengan bertujuan untuk berbuka sengaja, maka terbatallah puasa dia. Tapi kalau dia kata dia diingatkan waktu dah masuk, itu aja lain.
Nak buka ingat waktu sekian. Itu pun tajuk lain. Kita nak berbuka nanti. Itu lain. Nanti petang kerang nak berbuka. Itu memang kita berbuka waktu itu. Ini kalau orang tu macam, aduh sakit lah nak buka lah. Habis. Habis Puasa dia tidak sah lagi. Dia dikira sebagai telah habis lah. Okay. Yang terakhir, ketujuh yang menafikan akan menjadikan puasa dia terbatal adalah ridah, kemurtadan. Kerana dia kerana bertentangan ia terhadap ibadat. Sebab dalam surah Az-Zumar Zumar ayat ke-65 Allah nyatakan lain asyrakta jika engkau menyekutukan Allah Taala la yahbatanna amaluka pasti gugur amalan kau. So, jadi kat situ puasa dia telah pun gugur, tidak lagi diterima murtad Baik. Okey. Jadi kita faham daripada perkara tersebut memang perkara-perkara itulah yang membatalkan puasa. Korek hidung tak batal puasa. Okey, korek hidung tak batal puasa. Tapi dalam masa yang sama kena ingat nanti kita akan sebut depan sikit tentang perkara-perkara yang di dalam berpuasa tadi bertentangan dengan kelayakan berpuasa, macam bercakap bohong dan mengumpat dan sebagainya, yang kalau benda halal pun tak boleh, benda yang haram lagi tak boleh lah ketika puasa. Ia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Barang siapa yang tak meninggalkan kata-kata dusta atau beramal dengan dusta, maka Allah Ta'ala tak ada hajat kepada dia tinggalkan makan dan minum dia. Mana makan minum dia sia-sia saja. Betul Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata rubba sa'imin, banyak di kalangan orang berpuasa, laisa min siyamihi, tiada untuknya, laisa lahu min siyamihi, tiada untuknya daripada puasanya ilal ju'un atash, kecuali lapar dan dahaga. Itu kena jaga-jaga Okay, so sekarang kita masuk pada perkara-perkara yang bab ketiga, perkara-perkara galakan berpuasa dan perkara-perkara makruh berpuasa. Walaupun kita kata kat sini ada makruh disebut tu, tapi sebenarnya sebahagian tu dah menjadikan puasa kita invalid. Cuma dari segi sudut dia masalah kena ulang balik ke tidak, jawapannya tak. Kita kena berbanyakkan puasa sunat untuk menggantikan puasa fardu kita yang rosak. Okay. Supaya dapat ditampung. Adapun puasa fardu tadi, perkara yang berbuka puasa tadi tu, itu saja yang akan menyebabkan dia kena ganti balik. Adapun masalah adab-adab berpuasa yang dilanggar, benda tersebut menjadikan puasa dia rosak dari segi nilai sisi Allah Ta'ala, tapi tak disuruh untuk dia mengulang balik puasa dia. Bahkan lebih baik dia beristighfar, minta ampun Allah Ta'ala, bertaubat dan kemudian membanyakkan amal soleh. Baik. Okay, bab ketiga. Bab ketiga perkara-perkara yang digalakkan dalam berpuasa dan juga perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Okay. Padanya ada dua persoalan. Okay. Persoalan pertama, perkara yang digalakkan ketika berpuasa. Okay. Digalakkan untuk berpuasa, untuk orang yang berpuasa ni, untuk menjaga dan puasa dia perkara berikut. Pertama, bersahur. Bersahur Ini perkara galakan. Perkara galakan. Ini kita ada 9 perkara Okey, pertama bersahur. Kerana sabda baginda sallam dalam hadis yang sahih, dia kata tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana sungguh dalam bersahur tu ada keberkatan. Okey, dan realisasi sahur ni dengan banyak dengan banyak makanan atau sedikit. Realisasi orang tu makan sahur tu banyak ke sedikit, seteguk air ke ataupun dia makan makanan walau satu suap ke, tak menjadi masalah. Yang penting sahur tu terrealisasi dengan sedikit atau banyak. Okey. Dan sekalipun dengan meneguk air. Dan waktu sahur ni ada pada pertengahan malam sampai terbit fajar. Ini kita tahu makan tadi start daripada pertengahan malam sampai terbit fajar. Sebelum subuh lah. Sebelum subuh itu waktu sahur yang terbaik. Yang kita kata yang ada orang dia tak bangun sahur, tapi dalam hadis Nabi SAW suruh kita bersahur sebab sahur tu ada keberkatan. Okay. Kemudian adab kedua ataupun perkara galakan kedua adalah melewatkan bersahur. Ini dia akan sahur kerana hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata kami dahulu bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangun kepada solat. Lalu dikata kepada Zaid bin Sabit, berapakah kadar di antara mula sahur tu sampailah dirikan solat? Dia kata 50 ayat. 50 ayat. Dia macam ni. Ini masalah yang kita dengar orang sebut imsak. Imsak yang dalam masyarakat kita faham tu, yang sebelum 10 minit sebelum azan subuh tu, itu bukan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab dalam kisah hadis ni yang dipakai oleh banyak orang, 50 ayat tu dianggap 10 minit. Dia orang ingatkan bahawa daripada hadis ni, bahawa Nabi SAW dengan para sahabat berhenti makan okay, sebelum subuh dalam jarak 50 ayat. Sedangkan Zaid bin Sabit cerita dia bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian bangun pergi solat. Cuma jarak dia mula makan tu, yang sebenarnya mula makan tu pukul apa?
Itu yang sebenar. Dan bahkan hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? Yang kita bincangkan hadis Bilal, hadis yang Nabi kata, Bilal azan waktu malam, inna Bilal yu'adzin bil-lail, Bilal azan waktu malam, fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan minum. Bila selagi Bilal lepas azan Bilal tu makan minum, tak ada hal. Wa idza adzana ibnu ummi maktum fa amsiku, bila azan saja ibnu ummi maktum maka berhentilah makan. So ikut pada hadis Nabi tadi, berhenti makan tu adalah bila azan subuh, bukannya 50 ayat sebelum daripadanya, tak ada. Bahasa kat sini diceritakan dia sahur, masa dia bersahur bersama Nabi tu, mana sampai hujung waktu, mana jarak 50 ayat, dia start makan sampai habis lah. Itu maksud dia. Bukan maksud dia berhenti makan dalam jarak 50 ayat. Itu yang dalam hadis diceritakan. Tapi orang lain baca dengan pengertian berlainan, maka dah timbullah dalam masyarakat kita imsak. Yang perkataan imsak tu maksud dia menahan diri sebelum daripada waktu azan subuh. Biasa diorang kata imsak tu adalah 10 minit. Sedangkan kita tahu bahawa sebenarnya ikut hadis Nabi, Nabi sebut dah. Nabi kata Bilal azan waktu malam, makanlah dan minumlah. Mana terus makan terus minum, tak ada hal. Dan bila azan Ibnu Maktum barulah kamu tahan. Bila azan barulah kamu berhenti makan. Itu maksud dia. Okay? Kemudian jadi disuruh kita untuk melewatkan bersahur. Okay. Adab berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Digalakkan berbuka awal bagi orang berpuasa, dan menyegerakan berbuka bila mana terrealisasi pada dia terbenam matahari. Dapat tahu matahari terbenam, terus berbuka. Jangan tangguh-tangguh. Jangan lambat-lambatkan. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, la yazalu nasu, berterusan orang ramai, bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mana mereka menyegerakan berbuka. Okay, ini dalam adab berkenaan masalah berbuka. Berbuka ni, sebenarnya berbuka dan sahur ni digalakkan supaya seorang tu sahur lewat, buka awal. Tujuan dia supaya orang tersebut, dia punya tempoh berlapar, dia tidak lama. Kalau tentang sahur lewat, macam dekat-dekat azan subuh kan, contoh macam subuh katakan pukul 6. Tuan-tuan bersahur dalam pukul 5.30 atau 5.45 makan. Azan subuh dah berhenti. Makanan yang kita makan sahur tu akan ada dalam perut kita sampai pukul 9, pukul 10. Masih lagi dihadamkan. Sebab tu dalam konteks masalah macam bersahur ni, digalakkan makan makanan yang lambat dihadam. Lepas tu dari Nabi SAW dahulu diriwayatkan bahawa bagi dia akan makan roti bali. Roti, makan. Jadi maksudnya benda tu akan makan masa untuk dihadamkan. Akan makan benda-benda yang segera diserap. So basically, bila kita bersahur lewat, so makanan sahur kita akan ada bersama kita mungkin sampai 3 jam lagi atau 4 jam lepas tu. Kemudian kita mula berlapar betul sebenarnya tengah hari. Kemudian bila petang pula buka puasa, kita disuruh buka dengan segera, tak ditangguh-tangguhkan dah. Azan je kita terus berbuka. Okay, jadi kita kata memang ini menunjukkan bahawa Islam larang daripada berlakunya puasa itu berlama-lama. Pasal dia sebenarnya bahaya bila manusia tu berlapar lama sangat, dia boleh kena beberapa penyakit, antaranya macam fatty liver, ketogenesis, berlaku jisim keton dalam badan dia, berlapar lama yang boleh menyebabkan bahayakan nyawa dia. So basically memang manusia ni tak boleh berlapar lama. Kalau dia bersahur, hatta negara yang orang tu tinggal kan, matahari dia lama sekalipun, bila dia bersahur, tempoh berpuasa dia takkan sampai 15 jam sebenarnya. Takkan sampai 15 jam bersahur. Sebab tu sahur tu adalah penting. Okey. Dan ketika berbuka pula, antara adab disuruh, yang keempat, iftar ala rutabat. Seorang tu berbuka puasa di atas beberapa rutab. Okay, bila sebut rutab ni, dia tamar basah. Tamar masih basah, dia panggil rutab. Okey. Fa'ilam, kalau dia tak dapati tamar basah, maka kurma basah, dia makan kurma kering. Tamar tu kurma kering. Rutab kurma basah. Kalau dia ada rutab, makan rutab. Kalau tidak, makan tamar. Okay, dan hendaklah jumlah dia makan tadi dalam bentuk witir, atau bentuk ganjil. Dan kalau dia dapati rutab juga, tak ada tamar, tak ada rutab, tak ada tamar, maka dia teguk, dia teguk berapa teguk air. Kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia apa? Kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Dahulunya Rasulullah SAW akan berbuka puasa di atas beberapa biji rutab. Qabla an yusalliya, sebelum baginda solat. Ni yang tradisi orang Malaysia kita sampai sekarang tak boleh buang. Suka buka puasa melantak habis. Makan semua sekali, full course. Full course. Kadang gelak lah. Dia benda ni, kita kata ada sebab. Kan? Nabi sendiri pun tunjukkan. Tiba-tiba bila kita baca hadis ni, nanti ada orang datang pula. Nabi kata, kalau dihidangkan makanan malam, di iqamah untuk masuk waktu,
maka makan malam dulu. Habis dia melantak semua. Bubur dia makan, nasi minyak dia makan. Tapi last sekali dia langgar. Sebab bila orang tu makan buka puasa, benda berat, dia patut buka puasa pukul 7.30, 7. Tapi dia makan benda berat. Benda berat masuk perut dia akan dihadamkan 2 jam lagi. So kalau dia buka puasa pukul 7, 7.30, makanan tu masuk dalam darah dia lepas 2 jam. Dia kata pukul 9 lebih, pukul 10 baru sebenarnya makanan tu masuk dalam darah. Dia membahayakan diri dia untuk makin lama dia berlapar. Makin banyak lemak masuk dalam hati. Dia jadi fatty liver. Betul kadang orang tak ikut benda ni. Dia sepatutnya macam dalam hadis ni kata, Nabi akan buka puasa dengan berpergi rutub sebelum solat. Sebab kita lihat di tanah Arab, orang Arab dia kan bawa tamar tu dekat soft. Dalam tangan, pegang, makan. Pijik masuk poket, kemudian solat maghrib, solat. Lepas solat baru makan. Itu betul. Itu kaedah betul bagi berbuka puasa. Adapun siapa-siapa makan buka puasa, dengan benda berat terus, dengan roti john lah, kuih bengkang lah dan sebagainya, air tebu lah dan sebagainya, yang semua tu adalah gula kompleks atau karbohidrat yang perlu kepada tempoh panjang untuk dihadamkan sebelum masuk dalam darah. Sedangkan kita nak hentikan proses penghantaran lemak ke dalam hati kita. So dengan sebab itu, ini adab ni banyak orang langgar. Lepas tu kadang bila kita lihat orang tu bila lepas buka puasa dia ngantuk. Sebab diri dia tak larat. Badan dia tengah sibuk hantar lemak ke hati jadi gula. Kemudian dia sibuk bercakap, mendengar, melihat, marah orang. Tapi lepas tu dia buat kerja menghadamkan makanan. So badan dia tak boleh buat 3 kerja. Dia tutup satu-satu. Dia tutup apa? Melihat, mendengar, bercakap. So tidurlah. Lepas tu pukul 10 pagi, 10 malam kan, baru dia tiba dah habis tarawih. Itu cerita kelakar. Kisah kelakar di Malaysia tapi benar. Bila kita nasihatkan supaya buka puasa tamar, solat dulu, pihak AJK masjid pun kadang setuju. Betul lah lepas buat tak ada ngantuk. Tapi tak boleh nampak. Bubur tu nak makan juga. Ini salah. Fa'ilam takun rotabat, kalau Nabi tak ada rotab, buah biji rotab, fa'ala tamarat. Nabi akan makan biji tamar-tamar yang kering, kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tak ada juga tamar, hasawat min ma'. Nabi akan hirup berapa teguk daripada air. Fa'ilam syai'an nawal fit biqalbihi. Tapi kalau dia kata tak dapat makanan juga dalam kereta jam, janganlah jilat hidung. Ada orang dia korek hidung tak batal. Korek hidung tak batal, korek telinga tak batal, kan, tekak tak batal, isap jari tak batal. Kalau orang tu ambil tak hidung, jilat tak batal. Itu Allah Alam lah. Tapi cukup sebenarnya kalau orang tu tak ada makanan, dia boleh saja berniat untuk berbuka puasa. Sebab kita sebut kan, sebab kita kata menghentikan puasa dengan niat berlaku. Kita kata kalau orang tu kata saya nak buka puasa, maka puasa dia habis. Puasa dia dah berbuka. Macam ni jugalah keadaan. Kalau tak ada makanan, dia boleh terus niat macam tu. Okey. Tak perlu korek hidung, jilat. Jangan jilat tak hidung. Walaupun memang batal puasa lah. Memang boleh buka lah. Tapi tak kerja lain. Tak telinga ke sebagainya kan. Makan kertas ke, tak payah. Memadai dengan dia niatkan berbuka dengan hatinya. Itu tidak cukup. Tak perlu jilat-jilat apa-apa. Baik. Okey. Seterusnya di antara perkara yang adab yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ketika berbuka puasa, ketika dalam puasa dia adalah berdoa. Dia doa ni dua. Ketika mana sedang berpuasa dan ketika nak berbuka. Ketika mana sedang berpuasa. Kan? Sedang puasa dan juga ketika nak berbuka. Dia dua keadaan tadi. Kerana sabda baginda SAW dalam hadis yang sahih berkata apa? Salah satun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang takkan ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftiru. Seorang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adilu. Dan imam yang adil. Imam pemerintah yang adil. Pemerintah yang saksama. Doa dia akan dimakbulkan. Wal mazlum, dan orang yang dizalimi. 3 ni akan dimakbulkan doa mereka. Kalau yang tentang ketika buka puasa, Nabi kata, lis-saimi inda fitrihi da'watun la turad. Untuk orang berpuasa, ketika dia nak berbuka, satu doa tak tertolak. So, kalau saya, setengah para ulama menyatakan, bila hadis Nabi tu kata satu doa, kita beradab dengan Al-Quran, dengan sabda Nabi, kita jangan doa banyak-banyak. Minta satu benda je. Ini adab kita. Benda lain dia tak minta besok pula. Benda satu lagi minta dosa pula. So sepatutnya macam tu. Orang berpuasa ketika puasa sunat ke atau puasa fardu ke sekalipun, memang ketika dia nak berbuka ada satu doa tak tertolak. Pasal Nabi sebut da'watun la turad. Sebab tu para ulama kata beradablah dengan doa, dengan hadis tersebut dan minta satu benda saja. Orang kita kadang minta benda tak bulat hati. Kadang-kadang kita tak dapat melihat kesan doa kita atau permintaan kita di sisi Allah Ta'ala adalah kerana tidak bulatnya hati kita dalam memohon perkara tersebut. Kita bercanggah, berceranggah.
Maksud dia nak benda ni, lepas tu teringat nak benda ni, kemudian teringat nak benda ni. Last sekali hati dia bersepah. Ini antara perkara yang menyebabkan tidak dapat dimakbulkan doa berkenaan, atau Allah Ta'ala menangguhkan atau pemakbulan doa tersebut, ataupun memberikan dengan bentuk yang lain. So sebab tu kadang orang tak nampak. Sebab tu bila kita nak minta ni, minta benda yang kalau kita ketika berbuka puasa tu, Nabi kata satu doa dan satu doa dia minta satu benda je. Yang lain minta hari lain pula. Ini cara adab. Sebab hati kita akan berceranggah mana prioriti yang kita nak ketika waktu itu. So doa ketika dalam tengah berpuasa dan juga ketika mana nak buka puasa. Okey. Seterusnya di antara adab atau perkara digalakkan ketika berpuasa adalah membanyakkan bersedekah, membaca Quran dan memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Kita beri makan untuk orang berpuasa. Okay, dan semua amal-amal kebaikan lah. Sebenarnya semua amal kebaikan digalakkan. Tapi kalau kita sebutkan berkenaan dengan tajuk murah ataupun kuat bersedekah ni adalah kerana daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Sebenarnya Rasulullah SAW dahulu adalah manusia paling pemurah dengan kebaikan. Ada rezeki ke apa, baginda akan sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan baginda sangat-sangat pemurah. Keadaan baginda adalah ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang bertemu baginda SAW. Dan wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril dahulu bertemu baginda SAW pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Fa yadrusul Quran, lalu Jibril akan mudarasah Nabi akan Al-Quran. Itu yang perbuatan tadarus Quran yang dibuat oleh baginda SAW dengan Jibril sepanjang bulan Ramadan. Itulah yang kita buat. Kita buat kumpulan halaqah untuk tadarus Al-Quran. Dan tadarus Quran ni macam ni lah, ini peringatkan. Bila tadarus Quran kena hadir, dengar. Dalam zaman sekarang ada Zoom dan sebagainya untuk perempuan kan boleh buat macam tu. Mana serentak. Kita duduk rumah ni, di rumah sana, tapi kita baca, semua dengar. Kalau salah boleh betulkan. Ada pun style macam apa kes yang diorang pakai apa. Saya dah baca dalam WhatsApp buat kumpulan, khatamkan Quran dengan cara sebut, itu tak syar'i. So awak kena ada orang mendengar bacaan awak. Jibril datang dengar bacaan Nabi. Bukan Nabi baca kat rumah, nanti dah baca belum? Dah baca, mana ada macam tu. Ini kaedah betul untuk orang tu mudarasah Quran atau grup Al-Quran baca Quran, kena ada apa? Ada live apa dengar, saling dengar mendengar akan bacaan tadi. Hatta Jibril datang dengar bacaan Nabi. So, jadi Jibril datang pada bulan Ramadan untuk mudarasah Nabi akan Al-Quran. Dan kita ikut dalam bulan Ramadan, tapi kelakarnya ialah kadang kita Ramadan je baca Quran. Maka Rasulullah SAW, dia kata Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril, dan baginda SAW dahulu ketika mana ditemui oleh Jibril, ajwadu bil khairi min rihil mursalah, lebih pemurah dengan kebaikan, dengan sedekah dan sebagainya, berbanding angin yang bertiup. Nah, angin bertiup kan tak ada tersekat, akan terus bergerak. Nabi punya pemurah macam tu ketika bulan Ramadan, ketika Jibril datang mudarasah Quran dengan Nabi SAW. Itu yang datanglah. Okey, kemudian baca Quran tu sendiri macam dalam sebut tu. Kemudian apa? Memberi makan atau berbuka orang yang berpuasa. Okey. Yang memang dalam hadis Nabi sallallahu man aftara sha'iman, barang siapa berbuka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang berbuka puasa tersebut tanpa mengurangkan pahala orang berkenaan. So ini kita kejar. Dan banyakkan kebajikan, banyak kebaikan. Lah kita tak pelik juga lah, memang kita kata apa? Ada berlaku bulan Ramadan ni tentang tajuk apa? Bila qarin kita kena ikat, syaitan diikat, dan syaitan dimaksudkan itu adalah qarin kita. Sebab tu kita dapat lihat orang ramai bulan Ramadan sangat-sangat baik. Dan sangat-sangat baik, pemurah je keluar duit. Tapi bila time bulan Ramadan tu kedekut ya amat kan. Ini sebab apa? Sebab qarin dah kena ikat. Sebab tu kita dapat lihat. Dan lepas bila qarin tu lepas balik, tengok 1 Syawal. Balik-balik solat hari raya, tengok artis menggelik atau pentas. Ini semua ngarut. Kan benda tak sepatut berlaku. Sebab tu kalau nak fahamkan sekarang, cara terbaik untuk seorang sebut, dan dia patut jadikan Ramadan tadi tu pemanjangan bagi kebaikan lepas daripada Ramadan. Itu Ramadan dikatakan madrasah. Kan kita buat kebajikan ketika mana syaitan tak ada, cuba kenang balik apa kita buat ketika Ramadan tadi untuk kuatkan balik azam kita supaya lawan ajakan syaitan untuk tinggalkan kebajikan. Okey. Kemudian yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam solat malam. Bersungguh-sungguh solat malam ni yang disebutkan sebab kita kata man qiyam, kalau ikut Nabi SAW, qiyam malam ni, apa qiyam, bukan hanya Ramadan. Baginda sentiasa qiyam. Tak pernah tinggalkan qiyam. Kalau terlepas pada siang, Nabi akan solat pada waktu malam, dia solat ketika siang 12 rakaat. Nak ceritakan Nabi tak pernah tinggalkan. Kita dalam perkara ni, kita mungkin pegang dengan hadis Nabi yang Nabi kata, man qama Ramadan, bersebut qiyam Ramadan, iman wa ihtisaban, kerana beriman dan mengharap ganjaran Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, diampunkan apa telah lalu daripada dosa-dosa dia. Mungkin kita pegang yang tu.
Tapi dalam masa sama sebenarnya sepatutnya qiyam Ramadan ni, qiyam malam ni, qiyamul lail, bukan pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau kita dapat buat Ramadan sebagai penggerak, lepas Ramadan jangan berhenti. Kena teruskan lagi. Okay, terutama kalau ke bulan Ramadan ni, terutama pada 10 akhir Ramadan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dia kata apa? Kana Nabi sallallahu idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi SAW bila baginda masuk pada 10 akhir Ramadan, baginda mengetatkan akan kain ikatan pinggang baginda. Kain izar ni adalah kain diikat di antara pusat ke lutut. Nabi ketatkan. Nak ceritakan ketatkan pinggang ikatan tu, maksud dia Nabi tidak sibuk dengan nak layan isteri sebagainya. Dan bahkan ada riwayat yang datang Nabi iktikaf, tinggal duduk dalam masjid sampailah pagi Syawal baru Nabi keluar. Nak tunjukkan bahawa bersungguh-sungguhnya Nabi untuk menghabiskan waktu dengan ibadat. Dia kata wa ahya lailahu, dan Nabi SAW akan hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan baginda akan kejutkan akan keluarga baginda. Tapi ini kita bincang besok berkenaan masalah qiyam malam ni, apa cara betul dia. Banyak kaedah yang orang buat kan. Kenapa yang kita tahu dia Nabi disebut Nabi hidupkan malamnya. Hidupkan malam Nabi itu macam mana? Adakah kita tak tidur langsung? Adakah kita bangun awal malam kemudian bangun akhir malam pula? Itu kita bincang insya-Allah berkenaan qiyam Ramadan punya kaedah yang betul. Nanti pasal orang nak solat tarawih sebagainya kan. Kita bagi qiyam Ramadan. Nanti kita bincangkan besok insya-Allah. Okey. Jadi maksud dia Nabi SAW akan hidupkan malam. Dan demikian juga Nabi sebut dalam hadis yang sahih, umum lafaz Nabi, bukan 10 akhir saja. Nabi kata man qama Ramadan, maksudnya qiyam Ramadan, itu seluruhnya iman dan ihtisaban, kerana iman mengharap ganjaran Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, diampunkan apa telah lalu daripada dosa dia. Apa dosa ni buat akan diampunkan semua sekali. Ni tapi ini kita kata bentuk kita kejar. Kita cuba dapatkan dalam hadirnya Ramadan, pembersihan bagi dosa-dosa. Okey. Ke-8, di antara perkara yang patut dikejar oleh seorang tu kalau dia dah masuk Ramadan adalah melakukan umrah. Mungkin umrah. Siapa yang boleh buat umrah. Dan ini orang di tanah Arab pegang sungguh tajuk ni. Dia cuba usahakan untuk datang umrah ketika Ramadan. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi hadis yang sahih, umratun fi Ramadan ta'dilul hajjah. Umrah dan Ramadan ni menyamai haji. Bahkan satu riwayat Nabi kata, umrah dan Ramadan sama seperti haji bersamaku. So di antara benda yang patut digalakkan lah. Cuma kita tahu bahawa ketika Ramadan nilai tempat tinggal, hotel dan sebagainya dekat Mekah atau Madinah, Mekah terutamanya, yang pasal kita nak buat umrah, nilai dia menjadi sangat mahal. Kan berkali ganda. Kadang-kadang 10 kali ganda ada. Daripada nilai biasa. Katakan 500 hotel tu sehari jadi 5,000 ketika bulan Ramadan. Per day. Nak ceritakan. Tapi kalau dia kata kalau benda tu memang kita memang nak buat ibadat, duduk kat masjid pun tak apalah, tak ada masalah. Cuma kes biasa kita tak selesa sikit, tidur. Kedua masalah ni lah, masalah tandas. Tapi yang pentingnya kalau dapat buat umrah ketika Ramadan, sangat-sangat digalakkan. Siapa dapat rezeki, Allah tak nak bagi rezeki yang banyak, maka buatlah benda berkenaan. Maka memang sebenarnya kesesakan ketika bulan Ramadan, kesesakan ketika Ramadan di tanah haram tu lebih banyak daripada haji sebenarnya, daripada time musim lain. Sebab orang Arab ramai akan turun. So, ini kita kejar. Yang ke-9, mengatakan aku berpuasa. Itu kepada siapa-siapa yang mencela. Kalau kita ada orang provoke kita, nak ajak gaduh ke, nak ajak bertekak, even kalau kat Facebook sekalipun, kat WhatsApp ke, kalau orang tu ajak kita, pasal kat parti ke sebagainya, ajak kita bertekak, maka sepatutnya seorang tu menahan diri dia, jangan dia terikut dengan provokasi berkenaan, bahkan dia patut kata aku berpuasa, ini shaim. Kan? Dan Nabi pernah kata dalam hadis yang sahih, kan, wa idza kana yawmu ahadikum, pada sehari berpuasa seorang kamu, fala yarfuth, janganlah dia cakap benda yang lucah. Wala yaskhab, jangan dia menjerit-jerit. Okey. Fa in saba wahadun, jika mencelanya sesiapa, ada orang cela dia, au qatala, orang tu serang dia, falyakul, katakanlah inni shaim, inni mar'um shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Jangan balas balik, tinggalkan melayan provokasi tersebut. Tapi ini benda-benda ni payahlah. Memang kita kata benda sukar, tapi lah bila kita dah tahu hukum dia, cubalah ajak diri kita. Kita ada kawan yang nak terprovok yang tu pun kata dia engkau berpuasa. Dia kata ni engkau berpuasa, ni aku berpuasa. Itu cara terbaik untuk menyekat kita daripada perkara-perkara tersebut. Okey, persoalan yang kedua dalam masalah perkara-perkara yang digalak dan juga dimakruhkan ketika berpuasa. Dan persoalan kedua adalah perkara makruh dalam berpuasa. Dimakruhkan dalam hak orang berpuasa sebahagian perkara-perkara yang boleh membawa kepada rosaknya puasa dia.
dan mengurangkan pahala puasa dia. Di antaranya pertama adalah melampau dalam berkumur-kumur dan juga menyedut air ke dalam hidung. Melampau dalam berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung. Dan itu adalah jika dia bimbangkan akan masuk air ke dalam badan dia. Kerana sabda baginda SAW kepada seorang sahabat, Nabi kata, wa balik fil istinsyaq, dan melampau dalam menyedut air dalam hidung, illa an takuna sha'ima, kecuali engkau orang yang berpuasa. So dari situ yang para ulama faham, yang kira hidung tu pun, sebab dia kata bila benda masuk memberi kesan ke dalam puasa, tapi sebenarnya yang Nabi sebut tu pada istinsyaq. Maksudnya sedut air tak salah, sedut air dalam-dalam itu tak kena. Elakkan okay, itu pertama yang patut dielakkan ketika melampau dalam berkumur dan juga masuk air dalam hidung. Bukannya berkumur tu sendiri makruh berkumur dan masuk air dalam hidung tidak makruh. Melampau tu akan membawa perkara tersebut. Okay, baik. Kedua, penciuman pada isteri ke sebagainya kan. Terutama isteri suami, isteri dan suami lah. Pasal ini yang ada tajuk penggerakan syahwat. Kalau yang lain tu haram kan. Kalau bukan isteri cium dia buat apa lagi lah haram. Okay, tapi ini kita kata isteri itu sendiri memang halal bagi kita, tapi ketika tengah berpuasa elakkan. Kerana ciuman bagi siapa-siapa yang akan tergerak syahwat dia. Dicium lalu dia tergerak syahwat. Okey, dan orang yang termasuk, dan orang ni yang tak dapat selamat aman atas diri dia sendiri. Lalu dimakruhkan dia mencium atau dicium Jadi dimakruhkan untuk berpuasa mencium isterinya atau hamba perempuan dia. Itu kalau dilayan hamba perempuan dia macam sebagai isteri lah. Kerana itu boleh membawa kepada merangsang syahwat yang akan membawa kepada rosaknya puasa dia, dengan A sama ada dia buat onani ataupun dia B dia persetubuhan. Lagi teruk lah. Dua-dua tadi. Walaupun isteri dia tu halal untuk dia ketika waktu lain, malam kan halal lah, siang tak halal lah. Maka tak digalakkan kerana itu tersebut. Dan namun gitu, jika aman ke atas dirinya fitnah dan kerosakan puasa dia, maka tidaklah mengapa, kerana Nabi SAW dahulu mencium dalam keadaan baginda berpuasa. Namun begitu Aisyah berkata, wa kana amlakakum li arabihi, dan baginda dahulu adalah seorang yang paling boleh mengawal akan nafsu atau syahwat dia, hajat dia, mana keinginan dia, baginda paling kuat untuk menahan. Mana kalau korang nak tiru Nabi, kalau korang tahap Nabi, okeylah, kalau tak janganlah. Dan itu kerana apa? Namun kita ada demikian juga, seorang tu kena menjauhi semua apa yang perkara-perkara yang akan merangsang syahwatnya atau menggerakkannya. Contoh macam pandang isteri yang lama ke, tenung hamba perempuan dia ke, atau berfikir berkenaan dengan urusan persetubuhan ke. Kerana itu boleh membawa kepada perbuatan keluar air mani dan juga ataupun persetubuhan. Itu tak boleh. Jangan apa benda lah. Sebab tu kenapa saya galakkan dalam bulan Ramadan ni televisyen tutup. Kalau boleh cabut pula. Ni naik kempen bertahun-tahun dah buat. Bukan rugi pun, 30 hari je. Allah, mungkin ada orang kata ketika PKP ni tak ada hiburan, nanti semua tension. Semalam ke kemarin ada sebutan berkenaan dengan tajuk kekerasan rumah tangga meningkat. Sebab tak ada space. Isteri dengan cara dia, suami cara dia, last sekali semua mengamuk. Ala kulli hal, kita sekarang ni dalam bulan Ramadan kan, kita ada dorongan yang terbaik. Bila dah Nabi kata, bila malam pertama bulan Ramadan akan diikat semua syaitan-syaitan. So syaitan qarin kita akan tak ada, insya-Allah. Dan itu dah separuh. So kita kena tutup separuh lagi. Separuh lagi contoh macam televisyen lah. Televisyen ada apa? Ada artis je. Buat benda. Nah, kalau berita, tuan-tuan boleh tengok kat telefon pun. Kerana pegang telefon, lebih banyak dia tengok televisyen. So kalau dia kata ketika Ramadan ni cabut pula televisyen tu. Tak perlu kita panggil, tengok kalau boleh. So ini benda dalam ketika tu ada keluar muka artis lah, baca berita lah, inilah, duduk berdiri macam mana lah, kain tak cukup lah. Semua benda tu akan ada. Dan sebab itu tak payah tengok apa. Sepanjang sebulan cabut pula televisyen. Dan kalau rasa payah sangat, gunting terus. Nanti lepas Ramadan nanti cari jalan untuk lekatkan balik. Ini kena faham sebab banyak orang saya perhatikan tidak dia merugikan akan puasa ni. Ramadan datang setahun sekali. 30 hari saja ia menjengah kita. Jadi kenapa tak cari ruang, kan, kosongkan, halang diri kita daripada perbuatan sia-sia. Dia kalau berbanding dia tidur dengan tengok televisyen, baik tidur lagi. Sebab tidur dia tak buat maksiat. Di televisyen tu dapat buat maksiat. Orang angkat ketiak, nampak ada perempuan buat ketiak. Kan? Jalan macam tu ke? Saya tak faham kan. Ketiak putih. Nak tayang diri pada suami dah lah. Kenapa nak macam tu? Tapi dalam televisyen benda tu tiap-tiap hari ada.
So dengan sebab itu kalau boleh bagi seorang yang berpuasa ni, dia kena kalau boleh elakkan tentang perkara berkenaan. Jangan dia follow perkara tersebut dan cuba cari jalan untuk kata elakkan. Oh, saya tak perasan rupanya soalan banyak. Jadi saya kejap lagi saya entertain. Sebab saya pakai live ni, saya baca kitab. Jadi saya tak tengok sangat dekat situ. Okey. Soalan kuliah faham Okey. Itu ada dimakruhkan. So jadi harta perkara yang merangsang syahwat tinggalkan. Jangan tengok-tengok pun. Janganlah cakap tengok, jangan tengok. Even kalau ada channel YouTube ke ada artis ke punya tak payah tengok. Dan benda ni mengarut je. Kan artis tak ada bukan kita miskin pun. Pelik kan orang kita ni kadang masalah. So bagi saya kalau boleh cabut pelak televisyen. Ini adalah cara yang terbaik Cara terbaik untuk seseorang tu dia sekat diri dia daripada perkara-perkara yang menyebabkan dia Rafas tu cakap lucah. Cakap benda-benda yang membawa kepada persetubuhan. Kan dalam surah Al-Baqarah kan. Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Faman faradha fihinna al-hajja, barang siapa yang tunaikan haji dalamnya, fala rafas. Jangan rafas tu cakap bau persubuhan. Bukan persubuhan terus, cakap pun. Kan macam uhillakum la tasyamu rafasu ila nisaikum. Dihalalkan malam puasa tu untuk kamu cakap lucah pada isteri kamu. Cakap benda yang bawa pada persubuhan. Cakap benda-benda yang tu. Kadang orang kita banyak macam malam ni malam Jumaat. Itu kan benda macam tu ngarutlah. Cakap-cakap benda yang membawa pada merangsang syahwat. Itu pun dah tak boleh. Cakap pun tak boleh, apa lagi buat yang lain, pegang dan sebagainya. Cakap pun tak boleh, apa lagi yang lain. Okey, baik Okey, sambung. Okey, di antara perkara yang dimakruhkan adalah menelan akan kahak. Kerana itu akan membawa ke dalam dalam badan dia. Dan dia menjadi kuat dengannya. Pasal memang kahak anda sebenarnya ada protein. Ini masalah lah. Di samping benda tu adalah kotor. Memang kahak ada protein. Termasuk dekat itu ada protein. Dia bukannya kosong. Kita tak boleh dia kata benda tu dielakkan. Boleh ludah-ludah buang. Dan bahkan kadang-kadang kahak tadi ada tercampur sekali dengan sebahagian bakteria ataupun virus. Sebab tu kenapa gila zaman kena virus ni, itulah duduknya telan benda tersebut bahaya. Sebenarnya patut dibuang. Cuma kadang ada orang tak pandai buang. Tak reti buang dia tu kan. Ada pandai buang tak pandai buang. Yang pentingnya kalau boleh jangan telan. Kalau boleh tu buang-buang, jangan telan. So dikatakan sebab tu benda ni masalah. Dikatakan membatalkan puasa payah sebab benda ni boleh berlaku tanpa kita sedar. Macam orang tu gitu telan. Benda tu kadang berlaku dalam refleks. Dia terbiasa. Kan gitu terus telan balik. Dia tak perasan. So dengan sebab itu nak mengelak payah. Maka para ulama kata makruh. Walaupun sebenarnya kalau boleh kita jaga-jaga lebih baik daripada kita buat baik. Adakah fatwa Ibnu Abbas disepakati oleh ijma' tak? Fatwa Ibnu Abbas tak disepakati oleh ijma' para sahabat. Tapi macam kita terangkan tadilah seperti kata tadi, fatwa Ibnu Abbas tu dia pendapat dia ada para ulama pegang, teruskan ada kata tidak. Ni banyak perkara sebenarnya. Kalau tuan-tuan belajar dalam tajwid Islami, dia memang ada masalah perkara para sahabat bersepakat, ada perkara mereka bercanggahan. Dan tajuk ini bukan benda yang disepakati sebenarnya. So tapi banyak para ulama terutama mazhab Ahmad dan sebagainya dia ambil fatwa tersebut. Sebab dia anggap benda berkenaan lebih berjaga-jaga. Cuma macam saya ulang baliklah, kenapa nak denda perempuan tu kerana dia buka puasa kerana anak dia? So balik pada asal state dia adalah mengandung atau menyusu. Itu keadaan dia. Sebab tu tak sepatutnya timbul tajuk. Baik, sambung balik. Okay, jadi menelan kahak, benda tu ada masalah. Keempat, perkara yang dimakruhkan adalah merasa makanan tanpa keperluan. Ambil makanan tu cicak dekat lidah sebagainya kan. Itu di antara perkara yang kita kata patut digalakkanlah. Okey, jika dia perlu untuk buat seperti dia ni tukang masak, dia kena bagi makan orang ramai, dia kena rasa juga. Maka tak apalah,